Tonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi dalam Puaka Extra. Okey, memandangkan ramai yang nak kita selalu keluar. Jalan-jalan. Kita keluarlah kat sini. Walaupun baru awal ni dah banyak nyamuk kat sini. Betul. Tak apalah pasal orang-orang nak tengok ni pasal kan Puaka Extra kan. Kau gitu yang kita inilah. Dia banyak betul nyamuk ah. Tengoklah dah ranap slipper. Nanti nak belikan baru Siapa nak belikan slipper baru? InsyaAllah siapa saja nak sponsor Puaka Extra slipper. Okey. Kita sekarang ni berada di luar gate ni. Kalau semua yang faham tahu, kita berada di makam Puteri Raden Mas Ayu. Ya. Dia buka pukul 2. Kita awal pukul 12. Tapi tak apalah. Tapi tak mengapa, kita di luar saja dan topik kita pasal makam. Makam. Okey, cakap pasal makam ni ya Ustaz. Sekarang ada orang selalu email jugalah di makam. Dia buat apa tahu Ustaz? Kita bukan cakap pasal makam Raden Mas Merangan kita kat sini kita buat pasal makam. Okey, ada orang pergi macam nak something, nak sesuatu, diorang pergi makam, berdoa kat makam. Lepas tu kalau nanti diorang kasih macam bawa pisang lah, bawa apa. Ataupun kalau bila dah doa diorang dah menjadi so-called dah dikabulkan ke apa, terus diorang bawa lagi makanan, bagi-bagi gitu. Kan? Ada yang bangsa macam taruh ambil nombor lah, pergi kat makam-makam. Ada yang bakar-bakar macam kemenyan lah, Habis macam mana? Adakah itu semua macam mana Ustaz nak cakap? Okey, kita kena faham dulu apakah ziarah kubur ni ataupun ziarah makam ni diperbolehkan dalam Islam. Okey. Dia sebetulnya kalau tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi katakan bahawasanya ziarahlah kalian ke kubur, sesungguhnya ia akan mengingatkan kepada kematian. Maka maknanya di sini adalah kalau siapa saja nak ziarah kubur, bagus, tak ada masalah. Dan ia akan mengingatkan kita kepada kematian. Maka kalau seorang itu selalu ziarah kubur, maka kemungkinan besarlah insya-Allah dia akan selalu ingat kepada kematian, dan di situ dia akan ingat untuk jauhi maksiat, tingkatkan lagi ibadah, ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Tapi masalahnya yang kedua adalah yang macam tadi. Contohnya kalau ada yang ada buat pemujaan, maknanya dia bawa dengan buah-buahan tertentu ke, ataupun benda-benda tertentu yang pelik-pelik untuk mendapatkan hajatnya yang berupa yang haram. Okey. Kalau yang berupa yang haram seperti ini, macam tadi minta nombor lah, ataupun menang lucky draw lah, ataupun apa-apa sahaja, of course itu diharamkan dalam Islam dan tidak diperbolehkan lah seperti itu. Dan kalau dia dapat jawapannya tu, kalaulah jawapannya adalah jawapan yang betul ke ataupun yang salah pun, itu semua adalah daripada jin, bukan daripada orang yang sudah meninggal tersebut ke, ataupun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Jadi adalah permainan daripada jin. Akan tetapi kalau contohnya kalau kita datang, kita ziarah, kemudian kita nak baca Yasin, kita nak berdoa, ingat, tapi tetap saya rasa orang yang datang pun berdoa tetap pada Allah Subhanahu Wa Taala, dimulakan dengan kata Allahumma ya Allah, ataupun Rabbi, seperti itu. Dia tak ada masalah pun. Cuma mungkin kalau untuk diri saya sendiri, kalau ada yang tanya saya seperti ini, kenapa nak berdoa di hadapan makam? Okey, ni untuk diri saya sendiri. Saya sendiri tak ada masalah pun kalau nak berdoa di depan makam. Of course kita akan tetap hadap kiblat, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan adanya ataupun hadirnya orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sama macam gini Suzairi. Kalau you nak apply kerja, tapi bos tu saya punya kawan, and bos tu kira kawan saya ni, dia betul-betul suka dengan saya, betul-betul sayang dengan saya sebagai kawan. Cahaya Nur. Masya Allah, tengok dia. Okay. So bila kawan saya tu dia betul-betul suka dengan saya, apa semua, kita macam kawan rapat. So bila you nak apply kerja, rather than you pergi sendiri, you bawa saya.
Lebih mudah untuk diterima? Ya. Lebih mudah untuk terima. Sama. Boleh saja seperti itu, tak ada masalah pun. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan kita. Bukan maknanya kita minta dengan benda tu, tak. Seperti itu. Cuma kalau itulah tadi ada yang minta benda-benda yang haram-haram ni semua, of course tak boleh. Tak boleh kan. Banyak lagi terjadi dalam masyarakat Melayu kita ni. Minta-minta benda-benda yang seperti itu, nombor lah, apalah ni, 4D lah apa. Okey, sebelum kita teruskan dengan pasal makam, adat, ziarah makam dan apa yang boleh, apa yang tak boleh, takut ada yang apa? Jangan halalkan benda yang haram, something like that kan. Okey, ni bukan apa nak cerita. Saya pernah datang sini untuk syuting. Okey. Biasalah, kalau kita ada lebih ke, kalau kita ada duit cash ke apa, sekarang bag duit kan semua letak kat van ke kat bas tu kan. Right. So, kebetulan dalam kocek tu adalah duit sikit. Of course lah, kita mana-mana pergi sekarang just derma. Masuk tabung. Masuk tabung sebab diorang sekarang private macam ini nak perlukan dermawan daripada you all. Jadi diorang boleh cantikkan lagi kawasan, maintenance dan sebagainya. So satu hari tu, time buat shoot tu kan, saya punya handphone, bag pouch saya hilang tau. Hilang. Lepas tu bila duduk sini, doa-doa lah, ya Allah. Tak ingat, bukan doa pasal ni tau. Bila doa, ya Allah mudah-mudahan dapat dah balik handphone saya tu semua. Gitu kan. 1 minggu hilang. Tak dapat. Macam mana dapat? Tuhan nak kasih. Tak, maksudnya dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara voodoo. Wow. Dengan dahsyat ada sekarang ni macam voodoo orang. Taklah. Dengan ini lah, orang hantar. Orang hantar sampai ke rumah? Orang hantar. Ada IC. Ada IC pada saya sebab ada IC. Sebab tu orang hantar ke rumah. Tapi makan masa 1 minggu. 1 minggu. Apa benda yang ada kat situ semua? Semua tak ada, semua okey. Tak ada yang hilang, tak ada apa-apa. Semua okey. Wow. Masya Allah. That's good. Kalau orang fikir, betul lah. Mesti berdoa kat makam baru menjadi. Takut orang salah macam gitu kan. So bagi saya macam ingat Tuhan je, terima kasih ya Allah, terima kasih dapat jumpa balik. Macam tu. Takut pula ada orang pula berdoa kat makam-makam, bila menjadi datang balik, terima kasih. Takut. Terima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di mana saja minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja, dalam keadaan apa pun. Tak kira orang tu miskin ke kaya ke, dalam keadaan senang ke susah ke, gembira ke sedih ke. Tak kisah. Mana-mana minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah tu yang ada kat, contohnya kat Woodlands dengan kat sini sama. Kat mana-mana kita pergi kan. Semuanya tetap kat Australia. Rob di Australia, Tuhan di Australia pun Allah Subhanahu Wa Taala, the same Allah Subhanahu Wa Taala yang ada kat Singapore. So ask for Allah Subhanahu Wa Taala. Minta. So cakap pasal makam ni pula, satu lagi ni ada orang juga tanya soalan macam ada yang macam minta nombor tu semua. Dalam senyap. Macam mana? Actually, tak boleh. Tak boleh seperti itu. Hukumnya haram. Dia ada satu nombor je yang dia boleh minta. Kira halal lah. Nombor telefon. Nombor telefon macam gini sekarang tak buka kan. Minta nombor telefon untuk buka, itu boleh. Selain daripada itu, nombor-nombor apa 4D ke apa-apa yang lain-lain semua tak boleh. Diharamkan. Ini semua adalah permainan syaitan. Kadang-kadang mungkin ada belajar daripada tok guru mana-mana, dia bilang engkau kena bertapa kat sini, ataupun kena bertapa kat makam ini ataupun makam itu selama berapa hari, kemudian tak boleh mungkin kena puasa ke apa gitu untuk mendapatkan number-number tertentu. Ada saja macam itu. Dan saya pernah jumpa ada orang dalam inilah yang masa tu ingat fotokopi tu. Fotokopi? Yang buku sihir. Ingat tak yang depan tu ada perjanjian yang boleh pakai untuk buat 4D kan, tapi tak jumlahnya ada sekian gitu yang means ada macam perjanjian seperti itu. Maknanya you kena cari, kalau you nak cari untuk 4D boleh, tapi dia tak boleh lebih daripada amount sekian.
Itu yang saya pernah nampak lah, based on perjanjian yang pernah dilakukan oleh tukang sihir ni dengan seseorang. Oh, Kenapa? banyak nyamuk. Ya. Okey. Satu lagi pasal makam ni, ada orang suka bahasa macam pergi ke makam-makam minta air. Minta air dengan siapa? Tak tahulah dengan penjaga makam ke. Ada orang cakap pakai juri kunci makam ke. Macam mana tu? Dia sebetulnya gini ya. Kalau you datang minta ustaz air pun sama juga apa? Tak payah makam kan? Kan dia tak ada makam. Cuma kadang-kadang kat makam ni, kadang-kadang juru kunci ni can be dia punya ahli keluarga dia, cucu dia, cicit dia ke apa kan. Kemungkinan dia punya ibadahnya sama, amalannya sama. So kita minta sama. Macam sekarang, saya tukang ruqyah. Orang datang kat saya, ustaz boleh tolong bacakan air. Kalau nak tengok, saya tak ada anything special. Saya tak ada power pun. Tapi yang saya tahu ada doa-doa untuk kebaikan, ada doa-doa untuk kesihatan, ada doa-doa untuk cerdaskan otak anak ke macam gitu kan, yang mungkin saya ada amalkan. Jadi saya akan bacakan. Tapi kalau nak cakap confirm Allah terima doa saya, wallahu alam, saya pun tak tahu. So sama, bila kita pergi juru kunci ke ataupun siapa yang kat makam-makam ke apa, mungkin demi ibadah dia selalu jaga makam tersebut. Dia ibadah tu, dia jaga solat 5 waktu, kemudian zikir-zikir tertentu yang selalu dibaca ataupun ikut daripada amalan-amalan yang daripada makam di sini kan. Boleh, tak ada masalah. No problem. Masalah kan? Silakan. Baru teringat ni pula macam mana? Ya apa? Mistiknya pula. Okey, mistik. Salah satu macam rakan dunia hiburan, seorang pelakon teater. Nanti kita panggil dia lah untuk buat poker Bukan dah panggil belum? Belum panggil. Nanti kita panggil lah. Belum pernah panggil lah, okey. Nanti kita panggil. Sebab cerita dia dengar gitu-gitulah. Time tu saya tengah buat recording, dia panggil masuklah poker ke gitu-gitu. Lepas tu cakap dia ada cerita pasal Radin Mas sikit. Pasal Radin Mas. Ada. Radin Mas ni dia cakap apa, time tu dia nak berlakon pementasan macam sebagai Radin Mas. Dia nak jadi Radin Mas. Lepas tu dia datang macam melawat dah, macam kan buat research. Ni makamnya. Ni lepas tu kan ada sikit-sikit macam dia punya sejarah kan. Nanti baca sekian. Okey. Tapi lepas dia balik rumah tu, macam dia perasan ada orang ada ikut dia. Lepas dia menziarah. So macam mana Ustaz? Dia gitu. Takut macam ada orang macam kau pergi makam baik-baik nanti kena ikut dah apa-apa dah. Ya. Dia begini, tempat kubur ni, hutan, pantai, laut ni memang tempat-tempat jin lah kebanyakan, sebab mereka dah duduk dulu daripada awal. Tapi yang kita ni, kita ziarah ke apa, of course kena jaga adab, kena jaga lisan, perilaku. Dan kalau boleh nak masuk ke dalam makam mana pun ataupun kubur ke mana-mana, ketika nak ziarah tu sebaik-baiknya untuk kita ambil wuduk dahulu. Ya. Bagus kalau ambil wuduk dahulu. So mana dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Dan kalau nanti kat dalam kalau ada surau ke ada apa, senang pun nak solat 2 rakaat ke apa kan, tahiyatul masjid. Kemudian kalau nak solat duha ke dan lain-lain, silakan, tak ada masalah. So sebaiknya seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk beri salam juga. Cakap pasal salam tu, ada cara-cara salam. Mungkin ada yang tak tahu. Mungkin Ustaz boleh ajar cara-cara salam. Kalau macam sebelum teruskan Ya. Contoh ni nak ajar macam beri salam ni. Ada orang selalu kalau kita jalan ECP MCE. MCE bawah terowong. Yelah apa benda tu lah kan. MCE kan nanti pada makam Habib Noor kan. Nanti bila jalan nanti semua kawan-kawan semua senyap. Nanti beri salam pada tu macam mana cara nak beri salam? Okey, so dia kalau untuk satu orang lain, kalau untuk ramai orang lain. Kalau untuk satu orang, contohnya satu saja makamnya, Assalamu alaika. Kita kena faham. Ka tu dalam bahasa Arab kita panggil sebagai dhamir mukhatab. So dhamir mukhatab ni maknanya second party ataupun kamu, awak. Jadi Assalamu alaika, keselamatan ke atas kamu. Kalau untuk perempuan, Assalamu alaiki,
Okey. Contohnya seperti itu. Okay. Tapi kalau nak ramai, which is ataupun nak general, the Assalamualaikum. Ya ahlad diyar. Wahai penghuni-penghuni apa namanya? Kuburan. Itu kalau yang banyak, yang ramai. Banyak kadang kita masuk kan banyak kadang Macam ke daerah Lim Cukang. Yes. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Itu paling pendek. Oh, kalau bahasa Melayu, Assalamualaikum ya ahli kubur. Begitu. Assalamualaikum, keselamatan ke atas kalian wahai penghuni-penghuni kubur. Contoh seperti itu. Itu paling pendek sekali. Kalau nak sedang-sedang, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Contohnya. Daripada orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang muslim. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya ahlad diyar. Ya wahai. Ya ahlad diyar. Ahlad diyar. Ahlad diyar. Ya ahlad diyar. Ya ahlad diyar. Ya ahlad diyar. Yes. Satu je? Itu pendek. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Yes. So kalau nak tambah lebih sikit lagi. Kalau yang Assalamualaikum ya ahlad diyar, kalau Melayu kan? Kalau macam terlupa. Salam sejahtera ataupun keselamatan bagi kalian. Ya ahlad diyar ni wahai orang-orang yang wahai penghuni-penghuni kubur. Itu untuk macam banyak macam kat kubur bidadari tak ada. Kubur apa tu? Lim Cukang apa? Pusara aman, pusara abadi. Ya, okey. Cingkong. Kalau dalam kenderaan ataupun kita lalu kat sini nampak makam Radin Mas, makam Habib Noh, kita cakap apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Boleh? Boleh juga, sama juga. Boleh, tak ada masalah ya. Boleh. No problem. Habis Assalamualaikum. Sebab yang itu kan kalau macam kat makam Habib Noh kan dia sebetulnya bukan makam Habib Noh saja tau. Kalau you pernah pergi. Kat sana pun ada 2 lagi makam kan? Oh ya? Ya, kat situ. The same ini kat atas tu, atas cuma dia kat bawah. Kat bawah ke kat belakang? Kat belakang dia. Tu makam siapa tu? Wallahu a'lam. Kan tahu. Tak, wallahu a'lam. Kita bacalah, kita baca nanti. Lepas tu terus yang kau macam gini kita lalu-lalang macam pass by je kau dalam kereta Assalamualaikum. Kalau satu saja Assalamualaikum. Boleh. Gitu je Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlud diyar. Ya ahlud diyar. Assalamualaikum ya ahlud diyar. Assalamualaikum ya ahlud diyar. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya ahlad diyar. Jadi yang penting kau nak masuk macam kawasan-kawasan makam, yang baiknya kita ada dalam keadaan masih dalam keadaan berwuduk. Betul. Yes, betul. Jujur cakap sekarang, Ustaz ada wuduk tidak? Saya alhamdulillah. Saya selalu ada. Sekarang. Sekarang ada. Ada. Okey. Ingatkan tak? Pasal nak pergi ada? Tak ada. Sebab tu kunci. Kita ambil wuduk sekarang juga. Oh ya, kita ambil wuduk sekarang juga. InsyaAllah dia buka. Tak akan buka sebab setor kedua. Nanti kita ambil wuduk pukul 2. Tak boleh juga. Okey, ada apa-apa lagi pasal makam? So itu baru pendek kan, dan pertengahan minal mu'minin wal muslimin. Kemudian tambah lagi panjang lagi wa inna insyaallah bikum lahikun, dan insyaallah kami akan dan kami akan menyusul. Tapi tak kisahlah kalau panjang ke pendek kan. Tak kisah. Kalau yang siapa yang nak mudah tu dia tak terkeliru ambil pendek sudahlah. Nanti kita siapkan kat bawah lah kalau ada teks. It's very pendeknya. Nanti saya provide. Tak cakap apa. Nanti editor boleh buat kan. Ya, Hidayat dia senyum je. Dia juga kena buat. Okey, ada lagi pasal mungkin ada apa-apa nak tanya pasal makam? Mana orang tanya? Betul. Dia letak komen. Dia bukan tanya. Ini bukan live. Okey, yang nak tanya sila komen kat bawah pasal makam, dan kita harap itu saja yang kita boleh cover pasal makam. Ada yang tak tertinggal pasal makam. Okey. Dia satu lagi bagi siapa sahaja yang selalu pergi kubur untuk bersih-bersihkan ini kan kubur bekas suaminya ke ataupun mak bapaknya ataupun atuk nenek ke apa kan. Di antara perkara-perkara yang dilarang sebetulnya yang pertama sekali adalah duduk di atas kubur. Duduk di atas kubur pun dilarang dalam Islam. Okey.
cakap duduk di atas kubur, orang akan fikir ni taruh di kubur, atas kubur. Tapi kalau tepi-tepi dia yang dapur tu, tepi batu-batu tu, berduduk. Boleh tak ada masalah. Cuma best try to avoid kalau boleh. Oh, okey, hormat dah. So itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bagusnya kalau macam rumput ke apa, ataupun apa namanya, macam tanaman-tanaman, pokok-pokok kecil bunga-bunga ke apa ni semua. Try not to cabut. Kat mana? Yang tepi-tepi dia? Yang dia punya atas dia atas. Atas kubur? Jangan cabut? Jangan cabut. Bagusnya apa? Trim. Kalau nak trim pun best sebaiknya trim. Trim, jangan cabut gitu. Ya, jangan cabut gitu, trim. Sebab apa? Dalam kitab-kitab fiqh pun banyak disebutkan kalau boleh jangan dicabut. Sebab benda-benda ni, tanaman-tanaman ni dia membacakan istighfar kepada. Ya, ini ada dalam tak silap saya dalam kitab Qurratul Ain. Dan pun boleh jangan dicabut. So kalau nak pun potong maknanya you trim sahaja. Sebab dia bacakan istighfar pada orang tersebut. Selagi benda tu masih ada lagi, dia akan bacakan istighfar. Yes. Then what about macam mana pula dengan orang yang tanam pokok? Silakan, tak ada masalah. Boleh, bagus. Tanam pokok ke tengah kan selalu ada tanam benda kan? Ya, kan. Boleh. Tapi kena tengok pokok macam mana lah kan? Jangan letak pokok durian. Tak ada. Sebab apa tahu, kadang-kadang mungkin kita kena pilih pokok yang dia tak akan membesar, dia begitu saja. Betul? Ya, of course. Sebab ada kan kalau kita kat kubur kan pernah nampak kan, dia tak tahulah tanam pokok apa, sampaikan pokok tu besar, kubur tu macam berkah. Pecah, ya. True. Macam mana tu? Itulah, it's always best to pakai yang kalau nak pun tanaman-tanaman ke pokok-pokok yang kecil-kecil lah. Bonsai ke? Tak tahulah. As long as dia tak membesar lah, dia macam mini-mini dia gitu. Kalau nak senang ini, pokok tauge. Jangan macam tu, Ustaz. Ni kita buat pasal serius ni. Tauge lah. Jangan. Dia kecil, senang. Jangan nanti orang semua tanam bayam kat situ semua. Jangan buat tanaman kat atas kubur, jangan. Itu kalau makan mi soto, makan mi rebus ke. Okey, pokok dah. Tak ada, insya-Allah. Okey. Tak ada, sebab daripada tadi ujung sana nampak cicak kobing. Dia segar. Walaupun orang kenal kita tak tahu kan. Kalau haiwan pun kenal tidak, tak tahu. Okey, itu saja mungkin. Ya, itu sahaja yang ini yang boleh kita sampaikan untuk kubur lah. Lagipun nyamuk pun sudah dipanggil berjemaah kat sini kan. Pasal kubur banyak, mungkin ramai yang nak tahu pasal kubur tau. Ni kita buat pasal makam aje. Mungkin kita akan buat pasal kubur pula mungkin. Boleh insya-Allah. Sebab pasal kubur pula ada yang macam taruh apa tu, yang air apa tu, yang rose tu, air rose. Air rose yang semua. Air rose tu air bunga. Rose, habis itu dia letak bunga lah apalah ni semua. Ada orang cakap kalau air rose tu jangan taruh atas atas kubur tu. Taruhlah macam orang buat kapet grass yang hidup ke apa pokok tu, jangan taruh, nanti semua mati. Jangan. Tapi kalau nak air bunga rose tu letak kat lereng-lereng tepi-tepi. Jadi benda-benda pun yang tak akan macam tak akan masuk, tak akan kacau. Tumbuh macam ialah cantik. Biar kat atas tu je. Boleh, itu nanti kita buat satu lagi topik ya. Mungkin lah. Okey, itu saja. Jadi korang kat rumah kalau nak menziarahi apa-apa makam pun, kita tak tahu yang makam lain buka pukul apa, tapi kalau makam Radin Mas ni dia buka pukul 2 sampai pukul 6. Ya. Walaupun diharapkan tuan empunya siapalah apa dia panggil, jurukunci Juru kunci ke saudara mara kepada empunya makam ni. Sebab kita check ni website, dia taruh pukul 10 pagi. Yalah. So kita tak awal nak check lah. Sekali lepas tu terus tak updated. Lepas tu nombor telefon kat situ, jangan telefon nak minta izin ke apa kan. Terus pun nombor telefon pun tak function, dah mati. So kita minta maaf lah kalau kita recording kat luar makam ni. Harap-harap izinkan kita, jadi dah terbuat macam mana harap apa kata orang tu? Yalah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat ni, video ni, jadi orang pun lebih kenal lagi siapa sahibul makam kan di sini kan. Jadi mereka yang tengok ni pun cuba untuk baca sejarahnya, cuba untuk tahu, kenali kepribadiannya dan lain-lainnya. Siapa itu almarhum Radin Mas, kemudian putrinya dan lain-lainnya. Try to baca. Dari situ at least kita kenal kita punya ulama-ulama, kita kenal kita punya pahlawan-pahlawan, kita kenal orang-orang yang berjasa bagi negara kita, bagi agama kita. It's always the best. Dan kita belajar
mana sifat-sifatnya yang baik-baik, yang bagus-bagus ke apa, kita cuba untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Biar apa? Biar sifat anak-anak kita ni semua, sifat diri kita sama seperti orang-orang ini, orang-orang yang soleh yang ada kat belakang-belakang ni semua lah. Ya. Dan kat rumah pun kalau boleh sambil menonton tu, lepas ni bolehlah sedekahkan Fatihah ke apa. Boleh, ya. True. Kalau sedekahkan Fatihah tu macam mana? Sedekahkan Fatihah. Boleh, tak ada Tetap masalah. macam mana? Dia just cakap Contohnya kalau ini contohnya saya nak sedekahkan Al-Fatihah bagi siapa Puteri Radin Mas Ayu. Puteri Mas Ayu, Al-Fatihah. oh gitu. Contoh Normal lah, seperti biasalah. itu, ya. Boleh. Okey, itu Ada saja. macam-macam cara actually. Ya, itu saja untuk kita topik kita pasal makam. Dan diharapkan apa yang kita share ni semua sikit banyak dapat yalah pengetahuan yang boleh you all amalkan ke apa ataupun hindarkan dan sebagainya. Okey, jangan lupa follow jangan lupa follow IG, Yep. TikTok kita, Yep. Facebook kita. Dan kalau nak beli merch boleh ke pokersg.com. Jangan lupa subscribe kita punya channel jugalah. Okay, like, share, komen pun boleh juga. Jadi kalau masih nak kita keluar, just komen je lah kat bawah. Keluar, suggest lah kat mana, insyaAllah nanti kita pergi. Ya. Dan kalau mungkin ada topik-topik yang belum kita ketengahkan, you all nak kasih idea, boleh tak cover topik sekian-sekian? Mungkin insyaAllah silakan. kita akan coverkan, kita akan buat. Yeah. Okey, ada apa yang kita tinggal? Oh, jangan lupa bulan Oktober nanti. Ya, bulan Oktober kita nak berangkat ke KL. Ya. 21 hingga 23 hari bulan kita akan berangkat ke sana. Hari bulan apa? Oktober. Oh ya. 21 hingga 23 Oktober kita akan berangkat ke KL bersama. InsyaAllah dengan saya, dengan Suzairi dan juga tim keluarga. Ya. Kita ajak anda sama-sama kumpulkan duit. Kita pergi sama-sama. On the first day kita pergi First day dua hari tu free and easy, siang hari. easy, Malam hari malam hari kita pergi rumah hantu kita pergi ada rumah hantu. Rumah hantu kita dah pergi. Dengan kita akan buat live kat luar. Jangan, bukan kat luar. Kat dalam hotel. Kat dalam hotel, dalam hotel. Okey lah, Jangan, dalam hotel lah. Kat luar Tapi kalau buat luar pun macam baik juga. Jadi tengoklah macam mana lah. Kalau nak ke apa kan. Suggest je. Negeri orang tak tahu, nanti polis datang, semua naik van aja. Okey, itu saja. Itu dia. Kita pun nanti kat KL pun kita ada makan-makan apa macam barbecue, buffet gitu. Yeah. Dan macam tahu, hari pertama sampai sana free and easy. Yeah. Kan? Yeah. Lepas tu petang you nak pergi shopping, petang kita jumpa. Tu kita adakan early dinner. Pukul 6 ke apa kita makan dinner. Lepas dinner je tu kita pergi ke rumah hantu. Escape room. Wah, macam mana you nak kena escape room gitu. Muntahlah kat situ. Lepas tu pandai-pandai you lari, cari apa ruang nak lari, lepas tu kena apa settlekan problem. Yep. Satu lagi, the next day pun sama, hari kedua pun sama. Siang hari you off free and easy. Lepas tu malamnya kita dinner sama-sama dan diikuti dengan sesi puaka. Live. Ustaz je macam-macam. Tak buat ke live dengan diorang apa? Puaka live dengan you all. Tapi kita tak buat live. Tak lah. Kita buat ke live dengan diorang. Yes. Dengan you all. Duduk ramai-ramai. Yeah. Lepas tu ada apa-apa question and answer, Q&A, soal jawab. Boleh tanya juga. Yep. Kalau siapa yang nak kena ruqyah macam mana? Ruqyah? Dia tengok. Dia tambah-tambah tau dia. Dia tambah-tambah. Tak. Kalau siapa nak ruqyah, senang. Buat booking di atapsir.com. Yeah, kat bawah. Yat, jangan lupa letak kat bawah. Saya tambah ke mana? Yat, letak bawah. Saya tambah ke mana Ustaz? 5% je tambah. Okey, itu saja. Ya, jaga diri baik-baik. Selamat berhujung minggu. Selamat makan tengah hari. Kita jumpa lagi minggu depan dalam Bye-bye. Nyamuk.